Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel YouTube saya pada kali ini, iaitu Azri Idris Channel. So jadi sebelum saya memulakan saya punya cerita topik pada kali ini, so jadilah mari kita bersama-sama memohon kepada Allah SWT mengampuni dosa kita, kedua ibu bapa kita, dosa segala-galanya di atas muka bumi ini, insya-Allah, dan kita mudahkan Allah SWT mempermudahkan segala rezeki kita insya-Allah, dan mendapat keberkatan di dunia dan di akhirat kelak insya-Allah. Dan juga tidak lupa juga kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan segala urusan kita, mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan dengan jayanya. Okey, insya-Allah. Okey, jadi pada kali ini apa yang saya ingin berkongsi untuk pada kali ini, video kali ini adalah, ini merupakan channel yang baru, okey, channel yang lama tapi kisah yang baru. So apa yang saya ingin kongsikan dalam video pada kali ini adalah berkaitan dengan sesuatu perkara yang mungkin boleh jadikan sebagai teladan, mungkin dijadikan sebagai panduan kepada kita dalam menempuhi, okey, untuk menempuhi segala halangan dan dugaan yang kita hadapi di atas muka bumi ini insya-Allah. Jadi sebelum saya itu, jangan lupa subscribe saya punya channel, like and comment untuk improvement, untuk penambahbaikan video-video yang seterusnya. Ini adalah merupakan video yang pertama untuk saya berkongsi tentang ilmu-ilmu. Mungkin perkongsian ini mungkin tuan-tuan dan tuan-tuan perempuan sedia maklum. So jadi marilah kita bersama-sama kita berkongsi supaya ilmu yang kita dapat ini dapat memberi manfaat kepada kita bersama insya-Allah. Jadi sekali lagi jangan lupa subscribe. So jadi selamat datang ke channel YouTube Azri Idris. Jadi apa yang saya ingin kongsi pada kali ini adalah berkaitan dengan sempadan. Okey, sempadan jangan dijadikan teladan. Okey. So yang ini merupakan video pertama. So saya nak, mudah-mudahan video yang pertama ini dapat menjadi intibar kepada kita, supaya kita amalkan, supaya kita jadikan ia sebagai garis panduan dalam hidup kita insya-Allah. Dan video-video yang seterusnya mungkin saya akan berkongsi berkaitan dengan ilmu-ilmu yang mana saya study dan sebagainya untuk santapan kita bersama insya-Allah. Jadi apa yang topik yang saya ingin share pada kali ini adalah sempadan jangan dijadikan teladan. Ini adalah sebagai berkaitan dengan sejarah hidup manusia. Okey, berkaitan dengan sejarah hidup manusia, iaitu di mana sejarah hidup manusia ini dia menunjukkan bahawa kita semua ni hanya cenderung untuk meniru ataupun melihat reaksi daripada seseorang manusia yang lain, ataupun baik manusia ataupun haiwan. Okey, so kita yang mana kita tengok yang mana baik, so kita akan sebagai manusia kita akan ambil benda itu sebagai satu pedoman ataupun guideline, okey, ataupun sebagai garis panduan dalam kita untuk menentukan kehidupan kita yang seterusnya. Okey, seperti mana yang kita tengok cerita-cerita kisah dulu pada Nabi dahulu, iaitu bukankah kan so, satu cerita Khabir dan Khabir yang mana dia meniru gagak, okey, menanam bangkai dan kawannya untuk menanam jenazah adiknya yang telah dibunuh. Okey, yang ni pun mungkin tuan-tuan dan puan sedia maklum. Okey, so Khabir ni dia meniru perbuatan haiwan, okey, iaitu gagak. Okey, jadi dia mendapat satu ilham untuk dia implementasikan benda-benda tersebut untuk dalam kehidupan dia lah. Okey, so dia mengemumikan dia punya adik dia itu melalui aksi gagak tersebut. Jadi dalam Islam ini menurut surah Al-Fatihah, iaitu surah yang utama, iaitu surah pengurusi raya, iaitu telah menjelaskan bahawa role model kita ini adalah orang yang diberikan nikmat. Okey, so yakni seperti para nabi, para syahidin, syuhada, solihin. Okey, jadi hendaklah kita meniru ataupun mengikuti perilaku dan cara sistem hidup mereka, okey, dalam kehidupan kita inilah. Jadi sebagai role model yang dijaminkan oleh Allah SWT untuk demi kebaikan untuk kita bersamalah, yang mana dia menjanjikan keberkesanan dan kebenaran yang nyata. Jadi sebagai role model kepada diri kita lah. Okey, jadi siapa yang orang kata, okey, so jadi siapa yang mengikut mereka ini layak untuk dijadikan sebagai role model untuk kita. Pada zaman dah berubah, masyarakat pun berbeza dan juga masyarakat kita lah, namun prinsip kehidupan okey tetap sama. Okey, walaupun kita di mana berada, so kita ni mempunyai satu prinsip kehidupan yang sama, iaitu nilai kebaikan dahulunya yang sekarang yang tiada bezanya lah. Okey, seperti contohnya sifat jujur misalnya. Okey, tetap disanjung oleh orang yang dahulu dan sehinggalah sekarang lah sifat jujur ni kan. So jadi malah sifat berbohong ataupun putar balik fakta dan sebagainya ni tetap dibenci. Okey, sepanjang zaman. Jadi kita jadikanlah benda itu sebagai sempadan untuk diri kita. Mudah-mudahan dia menjadi yang mana benda yang baik kita dijadikan sebagai
teladan, okey, yang tak baik itu kita jadikan sempadan dalam hidup kita insya-Allah. Okey, jadi menerusi surah Al-Fatihah juga Islam telah mengatakan, okey, bahawa orang yang dimurkai dan disesatkan ini bukanlah sebagai role model lah. Okey, bukan dikatakan sebagai role model. Okey, so jadi dalam kehidupan sekalipun mereka mungkin kaya, berpangkat, berpengaruh, okey, mereka yang kebanyakan terdiri pada orang yang Nasrani dan Yahudi pada waktu itu adalah musuh Islam dan tidak dilayak dijadikan sebagai idola, apatah lagi role model oleh para remaja kita pada sekarang ni lah. Okey, walaupun kita tengok dalam dunia sekarang ini yang penuh penceroboh dan cabaran, okey, tu tambahan lagi dalam konteks ini juga musuh Islam telah cuba, okey, mensinomasikan, okey, antara teknologi, kemajuan, pembangunan dan juga keharmonian, okey, dengan pergaulan bebas, pendedahan aurat dan pelanggaran syariah dan sebagainya lah, yang mana kita pun sedar benda ini telah dihadapi, okey, pada kita pada waktu ini dan saat inilah. Okey, jadi sedangkan hakikatnya Islam hanya menetapkan prinsip keyakinan, okey, prinsip keyakinan jadi dasar pengaturan serta nilai hidup. Okey, nilai-nilai hidup ni penting untuk seseorang manusia. Okey, yang mana manakala dalam hal-hal berkaitan dengan teknikal, okey, dan pendekatan, okey, Islam memberikan kebebasan, okey, sepenuhnya, okey, kepada daya kreativiti kita itu sendiri ataupun inovasi kita itu sendiri. Kalau kita ada kebebasan untuk daya kreativiti dan juga inovasi ni, kita boleh guna benda tu sebagai untuk perubahan dalam hidup kita insya-Allah. Okey, jadi role model ni dia boleh dikatakan sebagai orang kata figura lah, okey, ataupun tokoh yang dikagumi. Sebagai apa, seseorang manusia itu dia mesti ada role model tersebut lah. So apa yang dia nak jadi, so apa yang dia nak jadi masa hadapan, so apa yang benda yang baik, benda yang tak baik yang dijadikan sempadan. So kebanyakannya role model ni kita ambil yang benda yang positif, dari sudut positif. Okey, so jadikan sebagai garis panduan dalam hidup kita, yang mana role model yang baik ni selalunya seperti tokoh yang dikagumi, disanjungi, okey, yang dijadikan ikutan dalam perkara-perkara yang baiklah. Seperti saya kata tadilah. Okey, jadi mereka yang kaya dengan nilai-nilai sifat-sifat yang positif ini adalah mendorong kepada mindset yang positif, tindakan yang positif, perbuatan yang positif, supaya dalam kehidupan kita ini semua mempunyai nilai-nilai yang baik-baik dan sesama manusia insya-Allah, dan bahkan bukan sesama manusia tetapi juga sesama haiwan dan juga kehidupan-kehidupan yang lain insya-Allah. Jadi selalunya role model ini yang baik tampil dalam bidang akademik contohnya, okey, kepimpinan, okey, akhlak yang baik, kita tengok akhlak yang baik, so kita ingin jadikan dia sebagai role model dalam hidup kita insya-Allah. Dan juga di samping itu juga kita tengok sebagai dari aspek kejayaan. Okey, setengah manusia ni dia tengok dari segi kejayaan. Okey, orang ni mempunyai berkarisma, mempunyai kerjaya yang baik, mempunyai sudut keuangan yang baik. So jadi kita sebagai manusia ni pun kita ingin menjadikan ianya sebagai satu role model kita, dan kita ingin juga mempunyai kerjaya seperti mana dia miliki pada ketika itu dan saat itu. Okey, inilah role modelnya dalam hidup kita. Jadi mereka ni selalunya mempunyai kecerdasan, okey, kegigihan, keikhlasan dan lain-lain sifat mulia, di mana oleh itu seperti pandangan kita sebagai Islam, iaitu kita amat mengagumi sebagai role model yang tidak ulung lagi dan tidak asing lagi, iaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana dididik sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijadikan ukhuwah hasanah. Okey, ukhuwah hasanah yang utama dalam kehidupan kita sebagai orang Islam. Okey, di atas muka bumi inilah, seperti mana yang kita sedia maklum, kita tahu bahawa baginda adalah penterjemah Al-Quran. Okey, dalam bentuk praktikalnya. So dia boleh jadi sebagai role model dalam kehidupan kita. Jadi setiap orang Islam mesti okey, menjadikan Rasulullah SAW ini sebagai role model dalam kehidupan mereka. Dan role model dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah figura, okey, yang paling ideal, okey, yang tiada cacat celahnya lah, ya. So itu di mana yang kita belajar bahawa Nabi Muhammad SAW ini sebagai role model yang lengkap, perfect, tiada kekurangan dan sebagainya. Dia layak untuk jadikan role model kita sebagai umat Islam insya-Allah. Dan Allah SWT juga dia sangat menjaga kepribadian Rasulullah SAW. Okey, juga bukan saja setakat percakapan, okey, sikapnya malah masa manis mukanya turut dikawal oleh Allah SWT. Di mana tuan-tuan tengok cerita ataupun kisah biografi Nabi Muhammad SAW, so bagaimana dugaan yang dihadapinya dan sebagainya. So kita pun sedia maklum. So dia merupakan salah satu role model, okey, yang perlu kita dijadikan sebagai tauladan, okey, dan dijadikan sebagai guideline dalam kehidupan inilah. Okey, ini menggambarkan okey, satu peristiwa di mana Allah SWT pernah menegur, okey, Masam dan berpaling muka baginda apabila Abdullah
bin Maktub, iaitu seorang yang buta, okey, bertanyakan satu soalan ketika baginda berhadapan ataupun berdepan dengan pembesar-pembesar Quraisy, okey. Begitulah terperincinya bagaimana Allah SWT menjaga peribadi Rasulullah SAW agar tidak melencong ataupun dan sebagainya lah. So sentiasa terpelihara kerana Allah SWT ni, kerana baginda adalah merupakan role model untuk umat Islam sepanjang zaman, okey, sepanjang zaman lah role model Nabi Muhammad SAW ni. Okey, sayangnya apa yang kita lihat pada hari ini, ramai remaja, okey, ramai remaja, tak semua, okey, kebanyakan, okey, ada yang tidak mempunyai role model dalam hidup mereka. Mereka hanya ada idola, okey, jadi pujaan dan sanjungan lah, sanjungan mereka masing-masing. Jadi idola dan juga pujaan mereka itu adalah kerana kecantikan, okey, kekayaan, populeran, okey, popular, okey, dan faktor-faktor lain. Okey, jadi dia tidak semestinya positif untuk diteladani lah, okey. Kadang-kadang peminat ataupun pemuja mereka pun tidak benar-benar mengenali idola itu dalam kehidupan yang sebenar-benarnya lah, okey. Jadi benda ni sering berlaku lah, seperti mana yang kita baca di dalam akhbar, okey, kaca televisyen dan sebagainya. Banyak selebriti yang dipuja oleh, okey, remaja, okey, yang mempunyai reputasi yang buruk, okey, dalam realiti kehidupannya lah, okey. Jadi mereka ini orang kata apa, tidak sebaik ataupun tidak semesra, okey, tidak sebaik dan tidak semesra, okey, seperti yang digambarkan dalam filem-filem mereka tersebut, okey. Jadi tanpa disedari, okey, so keadaan idola mereka yang dipilih ini adalah merupakan pesakit-pesakit jiwa yang mana boleh impact kita punya sistem garis panduan kita pada hari inilah, okey. So jadi itulah perkongsian video saya pada kali ini. Yang mungkin jangan lupa subscribe, like and share. Mudah-mudahan video yang saya kongsi ini insya-Allah memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. So jadi sebagai kesimpulannya pada video pada ini, so jadilah kita sebagai manusia, sejarah kita kena ingat sejarah manusia ini, kita melihat sesuatu perkara itu yang baik dan dijadikan asas dalam kehidupan kita, insya-Allah. Dan juga kita melihat role model, okey, role model, okey. So kita perlu pilih role model yang paling tepat dan baik, yang betul lah, okey. Seperti mana dalam Islam syaratkan, iaitu Nabi Muhammad SAW, okey, merupakan role model yang terbaik, tiada cacat celah, yang perlu kita dijadikan. Walaupun kita tak boleh buat 100%, yes, kita manusia ni memang kita tidak boleh melakukan semua perkara yang ada pada diri Rasulullah SAW tersebut. Jadi kita buat apa yang kita mampu, okey. Mungkin hari ini kita buat satu, esok kita buat dua, insya-Allah. Mudah-mudahan benda itu akan menjadi ketetapan bagi kita untuk berterusan, okey, untuk mengamalkannya, untuk kita berubah, insya-Allah, dari masa ke semasa. Jadi akhir itulah video saya pertama pada kali ini. So jangan lupa subscribe, like and share. InsyaAllah kalau kata video ini bermanfaat, kita share lah untuk kita perkongsian kita ilmu untuk kita bersemua. So jangan lupa kita jumpa lagi untuk video yang seterusnya. InsyaAllah saya akhiri video saya kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.